Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adad likulli ma'lumin lak. فقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والسحر والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pengusi dan seluruhnya tuan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian hadis kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, daripada wabak, daripada fitnah, daripada jahat manusia, makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan, ditunjukkan kebenaran dan diberikan ganjaran atas kesabaran mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi kita hadis kita. Hari ini masuk hadis ke berapa? 45. Lama tak ni tuan-tuan, dah 2 bulan saya tak datang sini. So pagi ni kita masuk hadis ke 45. 45. Bab 5. Okey. Bab 5. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad itu satu anugerah besar pada kita yang perlu kita syukur. Di antara banyak-banyak nikmat yang besar selain daripada Allah Ta'ala beri kepada kita agama Islam. Menjadi orang Islam itu satu anugerah dan nikmat yang besar. Bagaimana orang lain berusaha mencari hidayah, bagaimana orang lain menunggu hidayah, tetapi kita lahir-lahir dengan hidayah. Melainkan mungkin ada di antara kita kat sini yang pernah beragama dengan agama lain, kemungkinan Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka dan masuk Islam. Tapi majoriti kita dalam surau ataupun dalam madrasah ini, saya yakin kita lahir-lahir Islam dah. Ataupun bahasa yang biasa orang guna pakai, Islam baka. Itu istilah yang orang guna pakai, Islam baka. Mak bapak Islam, dia Islam. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang kehidupan kita, kita tidak pernah menganut agama lain. Itu nikmat besar tuan-tuan. Kita tidak pernah beragama dengan agama lain selain Islam. Keluar-keluar je, Islam dah. Tak ada ritual, melainkan apa yang dibenarkan oleh agama Islam. Kalau agama lain mungkin, lahir-lahir itu pergi celup sungai dulu, kita tak ada. Kalau agama lain mungkin ada upacara keliling api sebagai contoh, kita tak ada. Maka betapa bersyukurnya kita dengan nikmat terbesar itu. Allah Ta'ala beri kita nikmat menjadi orang Islam. Yang kedua nikmat, merasai apa dia iman. Percaya kepada Allah
dan Rasul, segala-gala yang ada disebut dalam rukun iman itu satu nikmat dan anugerah pada kita. Ada orang dia beragama Islam, tetapi keimanan itu tidak lekat di hati dia. Dia tidak memikirkan bagaimana soal kubur, percaya pada hari akhirat. Dia tahu tapi dia tak percaya, buat relax je. Dia tahu bagaimana adanya percaya kepada kitab Allah, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Tapi dia, apa yang Al-Quran suruh, dia buat tak tahu je. Maka iman itu tidak ada dengan dia. Tapi kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita nikmat itu. Dan di antara satu lagi nikmat besar yang kita akan cerita pada hari ini, iaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat besar, tuan-tuan. Dalam penciptaan manusia, bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah kepada zaman hari ini. Maka setiap zaman itu ada Nabi dan ada umat-umatnya tersendiri. Setiap zaman itu. Nabi Adam, dia ada kaum keluarga dia. Dia ada orang-orang dia. Begitu juga Nabi Nuh, dia ada kaum dia. Begitu juga Nabi Hud dan Nabi-Nabi yang ada. Dia ada kaum-kaum dia sendiri. Ataupun kita kata dia ada umat-umat dia tersendiri. Dalam setiap umat dan setiap fasa itu, maka Allah Ta'ala muliakan kita menjadi sebahagian daripada ataupun salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita kena bersyukur, tuan-tuan, menjadi umat Nabi Muhammad? Beberapa sebab, tapi nak sebut dua je. Pertama, kita menjadi umat kepada Nabi yang terbaik. Kita menjadi penganut kepada agama yang dibawa oleh Nabi yang terbaik. Itu yang pertama. Itu tak boleh kita nafi, tuan-tuan. Bukan kita merendahkan nilai Nabi-Nabi yang lain, tetapi sebaik-baik Nabi adalah Nabi Muhammad. Seutama-utama Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak pernah meluaskan rahmat sebanyak mana rahmat yang diluaskan kepada umat Nabi Muhammad. Umur pendek, umur umat Nabi Muhammad paling pendek. Mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan yang pernah bercita-cita nak jadi umat Nabi lain. Minat tengok umat Nabi Nuh, panjang umur sampai 1000 tahun, bagus juga kita kena jadi umat Nabi Nuh. Umur kita tinggi-tinggi pun apa? 80 lah. Kira 80 tu kita kata dah tua dah. Dah. Kalau sampai 90 lebih tu orang tak panggil tua, orang panggil tua bangka dah. Tua sangat dah tu, tua bangka dah ni. Jadi ghalib 80, 70 lebih itu ghalib lah. Pada hari ini kita kata itu kira orang tua lah. 70, 80. Nak dibandingkan dengan umat sebelum kita, 80, 70 tu muda, tuan-tuan. Bayangkan kalau umat Nabi Nuh sampai ribuan tahun. Agaknya 80, 70 ni sedang main guli lagi agaknya. Tapi kita tak, 80, 70 tu dah tua dah. Saiz fizikal kita pun tidak sebagaimana saiz fizikal umat-umat terdahulu. Kecil. Tapi dalam keadaan saiz kita yang kecil, dalam keadaan umur kita yang pendek, Allah Ta'ala lapangkan rahmat lebih daripada apa yang pernah dirasai oleh mereka-mereka yang lebih besar pada kita, yang lebih panjang usianya daripada kita. Bagaimana Allah Ta'ala memberi anugerah kepada kita dengan tuntutan ibadat. Ibadat kecil, pahala besar. Sebagai contoh. Beri tuntutan ibadat, buat ini, Allah Ta'ala bayar berlipat kali ganda. Tidak diberikan kelebihan ini kepada umat-umat sebelum kita, tuan-tuan. Jadi, dua nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini yang mestinya penting adalah kita menjadi umat kepada Nabi yang terbaik. Yang kedua, kita salah seorang daripada umat yang terbaik itu. Persoalan, apakah kita menjadi umat yang terbaik kepada Nabi Muhammad? Dan apakah kita layak ataupun kita tahu kita ni menjadi orang yang baik dalam kalangan orang-orang yang terbaik itu? Baik tak kita? Itu sendiri jawablah, tuan-tuan. Baik tak baik kita ni? Ya, kalau kita hanya baik dalam satu part, buruk satu part, dia tidak bagus. Kalau kita hanya baik dalam perkara-perkara tertentu tapi buruk dalam perkara-perkara tertentu, maka itu juga tidak bagus. Sedangkan agama Islam itu melingkupi segala perkara. Segala perkara. Semua perkara yang ada dalam Islam itu menjadikan kita seorang umat yang baik kepada Allah dan kepada Nabi kita SAW. Okey, masuk hadis yang ke-44. Pejuang kebenaran. An Thawban radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala:
La tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Artinya daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sekumpulan daripada umatku akan berterusan menzahirkan kebenaran, walaupun terdapat orang yang mengecewakan, tidak membela dan menolong mereka, sehinggalah tiba hari kiamat mereka tetap dalam keadaan demikian. Kata Nabi SAW, dalam kalangan umat Nabi ni, Nabi kata, akan ada sepanjang zaman dalam kalangan umat Nabi Muhammad itu, akan ada satu kumpulan manusia yang duduk atas jalan kebenaran. Walaupun, sebagai contoh kita sebut tuan-tuan, zaman Nabi Muhammad ada masalah tak soal kebenaran? Tak ada masalah, pasal Nabi ada. Pada zaman selepas Nabi Muhammad ada masalah tak? Tak masalah, pasal sahabat-sahabat dekat dengan Nabi masih ada. Selepas zaman itu ada zaman tabi'in dan sebagainya. Maka permasalahan dari sudut kebenaran itu tidak berlaku sangat. Ada berlaku tetapi tidak menjadi masalah yang besar. Nak dibandingkan dengan zaman kita hari ini tuan-tuan, bagaimana keadaan kita dengan tempoh masa keadaan Nabi Muhammad punya zaman? Jauh. Bagaimana apa yang dibawa oleh Nabi itu boleh ada kontinuitinya, kesinambungannya dengan kita pada hari ini? Ini yang dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis Nabi. Nabi kata apa? Akan ada setiap dalam zaman aku ni, kata Nabi, setiap masa ada kumpulan yang akan duduk atas jalan kebenaran dan mereka ni akan memperjuangkan kebenaran. Akan ada zaman bermula daripada lepas zaman Nabi, daripada zaman Nabi sampailah kiamat. Jadi jangan risau dah tuan-tuan. Akan ada satu kumpulan ini, dia akan duduk dengan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran. Walaupun kata Nabi, ada daripada kalangan manusia tidak menolong, tidak membantu, dan mungkin ada yang melawan kumpulan itu. Kebenaran ni tuan-tuan, benda yang benar adalah benda yang tidak disukai oleh orang. Orang tak suka. Orang ajak pergi masjid, siapa yang suka tuan-tuan? Orang ajak melakukan kebaikan, jadi baik. Bila kata jadi baik itu kita dikawal oleh agama. Siapa yang suka dikawal? Ini tak boleh, ini haram, itu tak boleh, ini tak boleh. Siapa yang suka dikawal oleh agama dengan cara begitu? Tak ada orang suka. Kita suka apa yang kita nak buat, ikut emosi kita, ikut mood kita nak buat, tak ada larangan. Kita suka begitu. Macam kita bawa kereta ke highway, nak bawa kereta ke highway. Tuan-tuan suka tak? Dia kata ada speed track depan. Tuan-tuan suka tak? Mana ada orang suka? Tak tahu. Oh, Alhamdulillah ada speed track depan. Mana ada orang suka? Kita suka apa? Kita suka hati kita lah. Kereta kita. Kita nak bawa 400. Kalau boleh 400, suka hati kita lah. Kita suka macam itu. Tapi boleh tak boleh? Tak boleh. Pasal ada kawalan. Highway 120. Pakailah kereta apa pun. Lamborghini pun 120. Speed limit dia. Laju, standby dah 300. Tak ada masalah. Siapa yang suka begitu? Dikawal dengan cara begitu. Siapa yang suka? Tak ada orang yang suka. Kita suka duduk dalam keadaan bebas. Jadi kebenaran ini, benda yang benar ini, sentiasa ditolak oleh manusia. Tapi jangan takut tuan-tuan. Setiap zaman akan ada orang yang memperjuangkan kebenaran itu. Dan kalau kita lihat hari ini, ramai orang mengaku dia pejuang kebenaran. Ini masalah dia. Semua orang kata dia benar. Orang ni kata dia benar, orang ni kata dia benar, orang ni kata dia benar, orang ni kata dia benar. Terlalu banyak kumpulan hari ini yang mengaku dirinya kumpulan yang benar. Soalnya, apakah semua di antara mereka itu benar? Ataupun ada di antara mereka itu yang menyeleweng ataupun penyeleweng kepada agama? Itu juga perlu dilihat. Tuan-tuan nak ikut kumpulan mana yang kita nak ikut, silakan. Tetapi pastikan kumpulan yang kita nak ikut itu kumpulan yang tidak menyeleweng daripada agama. Hari ini banyak kumpulan-kumpulan yang ada. Ada kumpulan tariqat, ada kumpulan dakwah ini, ada kumpulan NGO ini, ada kumpulan ini dan sebagainya. Terpulang pada kita dengan pertimbangan waras kita.
Dengan pertimbangan cerdik akal kita untuk memilih kumpulan mana yang kita nak ikut, tidak ada masalah. Tetapi pastikan kumpulan itu tidak bercanggah daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Ada kumpulan-kumpulan yang mengajak kita bukan nak jadi orang Islam yang baik, tapi nak jadi wali sebagai contoh. Buat amalan ni jadi wali ni, buat amalan ni jadi wali ni. Apakah agama Islam menyuruh kita beribadat untuk mendapat kelebihan-kelebihan tertentu? Itu kena tengok. Kalau tidak, bagaimana hari ini agama Islam boleh diterima? Bukan agama Islam. Agama yang sesat boleh diterima oleh orang-orang Islam. Pasal apa tuan-tuan? Kerana ada penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang yang menyesatkan agama Islam itu. Maka itu berhati-hati tuan-tuan. Dan kata Nabi apa? Dan setiap zaman itu akan ada orang yang melawan kumpulan kebenaran ini. Dahlah dia tak bersama dengan kebenaran, dia melawan kumpulan kebenaran itu. Dia melawan. Dan ini kita dapat tengok. Kita dapat tengok tuan-tuan. Ada kumpulan yang melawan kebenaran itu. Tak cukup dengan lawan, cuba sekat. Sekat orang nak buat baik, sekat orang tu, sekat orang ni, sekat segala macam sekat. Tak cukup dengan sekat, tuduh orang-orang tertentu ni Wahabi. Ini senang aja. Kita nak matikan karakter satu-satu orang itu, Wahabi lah. Wahabi. Tak cukup dengan Wahabi, Syiah. Lagi berat sikit. Saya orang nak cakap Wahabi, cakap lah tuan-tuan. Tak luar ke mana pun. Jangan kata kafir sudah. Setakat kata Wahabi tu tak luar apa lagi saya. Ya dah. Kalau nak susun cak Wahabi tu, saya ingat penuh dah buku ni. Jadi setakat tuduhan-tuduhan begitu, dia tidak memberikan kesan. Kalau kita rasa apa yang kita bawa itu masih lagi daripada hadis, daripada Quran, insya-Allah. Tetapi nak menyekat orang dengan tuduhan-tuduhan begitu, ada orang yang begitu. Sebagai contohlah kalau saya sebut tuan-tuan, bila mana PKP dulu, marah masjid tutup, kumpulan, ada kumpulan, kononnya nampak dia pejuang kebenaran. Marah, masjid tutup dan sebagainya. Bila masjid suruh buka, kumpulan yang memperjuangkan ini tak ke mana juga, tak datang juga. Itu yang kita pelik. Kalau dia kata dia menolong agama Allah, bagaimana pertolongan yang diberikan? Apakah dia hanya ambil pahala kutuk atau pahala komen saja? Maka ini yang dikatakan oleh Nabi. Sehinggalah tiba hari kiamat, mereka tetap dalam keadaan yang demikian. Kalaupun orang lawan kumpulan kebenaran ini, tuan-tuan, orang maki hamun dia, orang sekat dia, jangan gaduh. Allah Ta'ala jadikan pada diri mereka itu semangat yang kuat, sehinggalah hari kiamat kumpulan ini akan kekal. Sebab itu tuan-tuan, kita doa dengan Allah Ta'ala setiap kali lepas sembahyang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, kalaulah perkara itu benar, tunjukkan aku kebenarannya supaya aku tiba'ah, supaya aku pegang dan aku ikut, jadikan pakai aku kebenaran itu. Wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Tetapi kalau perkara itu batil, tunjukkan kebatilan dia, ya Allah, supaya aku ijtinab, jauhkan diri. Aku tak mau ikut dia. Sebab apa tuan-tuan? Kebenaran itu kadang-kadang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, tetapi perlu dilihat dengan ilmu dan perlu dilihat dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Kebenaran ni bukan hanya saya cerita dengan tuan-tuan tertentu terima, jangan. Sebab itu kata satu ulama, dia kata apa? La ta'rifil haqqi birrijal. Jangan kamu menilai kebenaran itu kerana orang. Walakin ta'rifil haqq ta'rif ahlahu. Tapi kamu nilailah kebenaran itu dengan kebenaran itu sendiri. Itu syarat. Tuan-tuan nak pegang kebenaran, jangan tengok siapa yang bawa kebenaran itu, tapi tengok kebenaran yang dibawa itu. Sebagai contoh, dalam minggu ni viral. Saya tak mau ulas sangat, tapi entahlah pagi ni pula rasa nak ulas. Banyak dah cerita ni dah agak popular dah. Saya tak mau ulas sangat, sebelum ni ada orang tanya. Tapi entahlah pagi ni nak sebut. Cerita tentang seorang yang mengaku cicit Nabi. Baru-baru ni kan. Cicit Nabi datang ke Malaysia lah. Datang ke Malaysia. Daripada Morocco, daripada Fez. Jadi macam-macam cerita. Sehingga ada yang mengagungkan dia dan ada juga yang mengatakan dia ni palsu.
Dia senang je tuan-tuan. Kebenaran itu jangan dilihat pada orang. Jangan kita takkanlah tengok muka dia begitu punya bersih. Tengok pakaian dia, tengok gaya senyum dia. Takkan kita nilaikan kebenaran orang itu dengan muka senyum dia. Dia tu kalau kena muka kita yang tak apa senyum ni, ahli neraka. Oh, beratlah macam itu. Tuan-tuan, pagi ni banyak yang tak senyum ni. Takkan nak cap kita jahat. Tak boleh macam itu, tuan-tuan. Tetapi nilai kebenaran itu dengan kebenaran itu sendiri. Kalau betul dia mengaku dia cucu cicit Nabi, mana susu galonnya? Tegakkan pada kita. Siapa bapa dia? Siapa ayah dia? Siapa tok dia? Mesti sampai kepada Nabi SAW. Cuma orang kita dalam berdepan dengan isu begini dua je. Pertama, jangan taksub. Jangan taksub. Saya pun tak faham. Kenapa ada orang sampai nak pergi ambil berkat kaki, berkat macam-macam berkat nak ambil. Yang kedua, jangan hulu. Jangan berlebih-lebihan. Dua perkara ni kena jaga. Kalaupun betul dia cicit Nabi, mudah-mudahan ada baik untuk dia. Dan kalau kita dapat menumpang barakah dan doa dia, mudah-mudahan ada bahagian kita. Tapi kalau dia bohong, maka itu satu pembohongan menggunakan nama Nabi SAW. Jadi apa yang kita nak sebut, jangan nilaikan kebenaran itu kerana orang. Sama juga. Macam apa kita sebut? Ustaz tu cakap. Jangan. Bukan kita dengar kata ustaz itu, tapi kita dengar apa yang dia cakap dan apa hujah dia. Apa dalil dia? Apa logik, apa kata dalil akli dia? Apa dalil akli dia? Bukan siapa yang cakap itu. Tapi tengok apa yang dia cakap itu. Itu kebenaran, tuan-tuan. Tapi kalau pegang kebenaran kerana orang, banyak orang yang menyeleweng pada hari ini, tuan-tuan. Banyak orang yang menyeleweng. Banyak. Siapa sangka Al-Arqam dulu satu ketika dahulu. Kita ambil contoh. Arqam satu ketika dahulu. Kalau nak disebut kebaikan dia, banyak, tuan-tuan. Kalau nak disebut kebaikan dia, ataupun jasa yang pernah dibawa oleh Arqam, banyak juga. Dia di antara orang yang memulakan, apa kita sebut ketika itu, perniagaan berasaskan produk Islam. Dulu mana ada kita peduli. Dulu. Zaman tuan-tuan dulu dah. Saya tak sempat zaman tu. Saya tu zaman Arqam dah. Lain-lain itu Arqam dah. Tuan-tuan dulu, zaman muda-muda dulu. Pergi kedai makan. Ada tengok tak mi, kalau pergi makan pergi makan kedai mi goreng. Makan mi goreng, nak jumpa kedai Melayu dulu payah. Betul tak? Makannya kedai apa-apa tak kira lah. Orang tu 3 calik ke 4 calik ke balonnya. Ada kita tanya, mi yang kita makan itu dibuat oleh siapa? Bahan apa yang digunakan? Produk Muslim atau tidak? Masa dulu mana kita fikir? Tengok daging, macam merah-merah. Tapi jangan tanya makannya. Itu dulu. Tapi kebaikan yang dibawa oleh mereka menyebabkan orang kita ada kesedaran tentang makanan ataupun produk halal. Itu dari sudut baiknya. Dari sudut tak baiknya, bila mana taksub ataupun berlebih-lebihan kepada pemimpin-pemimpin tertentu sehingga dipuja pemimpin tersebut. Itu yang kita kata keluar daripada cara agama Islam. Itu kita kata kebenaran perlu dipegang dengan kebenaran, bukan dengan orang tersebut, tuan-tuan. Jadi hari ini kita lihat kebenaran itu dengan kebenaran. Terutamanya dalam saat-saat saat-saat menunggu hari nak bersalin ni. Ya, nak menunggu tiba hari, orang kata nak tunggu hari datang. Hari dah tahu bila due date dah ada. Tunggu nak beranak aja. Ni macam-macam cerita. Saya bukan nak cerita pasal pilihan raya, pasal politik, tapi nak sebut. Sekarang musim macam-macam cerita keluar. Orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, orang ni cakap ni. Maka sebab itu saya nak sebut kebenaran itu dinilai dengan kebenaran itu sendiri. Tengok kebenaran, bukan tengok orang yang bercakap kebenaran itu. Orang cakap hari ni lain, esok lain, tuan-tuan. Hari ni dia pakai baju merah. Esok dia minat, dia kata saya suka baju warna merah. Esok dia kata dia suka baju hitam pula. Ini manusia boleh berubah, tetapi kebenaran tidak akan berubah sama sekali, tuan-tuan. Maka tengok kebenaran, bukan tengok siapa yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan itu. Hadis 45. Semayan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Inabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا
yasta'miluhum fi ta'ati. Daripada Abu Ainabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Allah akan terus menyemai di dalam agama ini suatu semaian yang Allah menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Keterangan, di kalangan ahli agama ini terdapat mujaddid yang diutuskan pada setiap 100 tahun dan pendakwah. Mereka menyeru manusia untuk mendirikan agama Allah dan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dalam agama ni Allah Ta'ala akan semai orang-orang agama. Adanya pendakwah-pendakwah, adanya orang-orang yang dikurniakan kelebihan dalam kefahaman agama. Dan ada juga dalam kalangan mereka-mereka itu menjadi mujaddid. Mujaddid ni apa tuan-tuan? Disebut apa? Setiap 100 tahun akan ada satu orang ulama ataupun satu orang pemimpin agama yang kita panggil mujaddid. Setiap 100 tahun. Salah seorangnya siapa? Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Setiap 100 tahun akan ada seorang tokoh yang dipegang kuat oleh masyarakat, yang dipegang kuat kebenarannya oleh orang Islam. Setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun akan ada orang-orang begini. Inilah orang yang menjadi paksi kepada selamatnya agama Islam ni, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala datangkan dalam setiap agama adalah pendakwah-pendakwah dan orang-orang agama yang diberikan kefahaman agama, diberikan kealiman pada dia. Jangan takut, insya-Allah. Dalam setiap zaman, dalam setiap masyarakat itu akan ada orang-orang yang menjadi orang yang membimbing kita kepada agama. Akan ada. Akan ada tok-tok guru yang hebat-hebat. Akan ada. Dan sehingga hari ini, tuan-tuan, di tempat kita masih lagi ada orang-orang alim yang kita pegang pandangannya. Yang kita boleh ambil pandangan itu sebagai pegangan kuat pada kita, insya-Allah. Ada. Dan hari ini pun, tuan-tuan, kita tidak bermasalah dengan sumber ilmu. Kitab nak cari mudah ke susah hari ini? Senang, tuan-tuan. Cari kitab. Pergi kedai buku apa tu? Kat Taman Cepaka tu. Pusaka Saleh. Segala macam buku ada situ, tuan-tuan. Kedai buku yang tak pernah jam dengan orang, kedai buku tu lah. Orang tak suka sangat beli buku agama ni. Tak suka. Saya pergi kedai buku tu. Saya tengok kitab-kitab kuning. Kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama. Muniyatul Musalli. Kitab asal. Kitab yang ditulis dalam besi Jawi lama tu. Kitab yang ditulis dalam besi Jawi lama. Ada ditulis satu buku tu, satu kitab tu. Saya lama cari. Dia panggil Senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Payah nak jumpa kitab tu, tuan-tuan. Saya pergi cari, jumpa kat kedai dia. Itu pun rak belakang. Tuan-tuan anggap berapa ringgit? Tuan-tuan anggap harga dia berapa lah? Senjata Tok Haji dan Tok Lebay. Punya bagus kitab tu. Agak-agak berapa ringgit, tuan-tuan? RM15? RM3.50 je, tuan-tuan. Itu pun bila saya nak beli, syekh tu dia kata, tak apalah Ustaz, bagi free. Free kitab tu. Saya kata kitab klasiknya mahal begini, ilmu nilai. Orang tak cari sampai tak ada demand pada kitab tu. Mungkin sebab bahasa dia klasik, saya pun tak berapa pandai nak baca bahasa klasik ni. Rayak juga baca. Ejaan lama. Ejaan lama ni, kalau kita tak berburu betul-betul, pening kita, tuan-tuan, jangan pasal. Dia eja. Dia kata apa? Allah menciptakan. Dia kata, Allah menciptakan langit dan bawang mim. Bom. Tak pening mana tuan-tuan kena baca. Allah Ta'ala mencipta langit dan bom. Kan? Bom ni bumi. Tapi bawang mim. Dia tak ada bawang mimia. Yang kita jelaskan. Bawang mimia bumi. Dia bawang mim. Bom. Tak kepenting. Tuhan cipta bom. Jadi kitab-kitab begitu. Banyak. Kita nak mendapatkan ilmu pada hari ini tidak susah. Saya ingat di masjid, di surau, banyak orang mengadakan kuliah-kuliah agama secara konsisten. Kuliah saya sebulan sekali, tapi tuan-tuan ada kuliah mingguan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ada kuliah mingguan. Sabtu, Ahad ada kuliah subuh, kuliah maghrib dan sebagainya. Ada kuliah duha, mungkin ada tempat yang buat. Maknanya capaian kepada ilmu itu tidak susah. Dan Allah Ta'ala memang melahirkan pada setiap zaman, setiap masyarakat itu orang-orang yang menjadi semaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, kita baca dalam hadis. Di antara kita kata apa? Tanda kiamat itu semakin hampir adalah Allah Ta'ala menarik ilmu.
ilmu diangkat. Bagaimana ilmu diangkat? Dimatikan orang-orang alim dan ulama-ulama. Sebab itu kita kata apa? Kebinasaan kepada umat kita, mudarat yang besar kepada umat kita, bila mana seorang ulama meninggal dunia, itu kebinasaan ataupun kita kata kemudaratan pada umat. Satu orang alim meninggal, kita tak tahu siapa nak ganti dia, dan apakah orang yang menggantikan tempat dia itu boleh menjaga agama sebagaimana dia menjaga. Saya ambil contoh. Saya terpulanglah pada tuan-tuan, apapun persepsi tuan-tuan pada dia, tapi saya nak sebut pagi ni. Sebagai contoh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, contoh, almarhum, dah meninggal lah, rahimahullah ta'ala. Panjang usia dia, banyak-banyak penulisan kitab dia menulis. Cukup sampai masa Allah Ta'ala panggil pulang dia. Sehingga hari ini tuan-tuan, ya saya tahu ada orang-orang yang kritik dia. Terpulanglah, kritik dengan ilmu itu hak masing-masing. Kritik dengan ilmu. Termasuk kita di Malaysia ni ada beberapa orang yang kritik secara terbuka. Kata Yusuf Qaradawi ni ejen yang macam-macam lah. Pada saya itu kalau tuduhan, mendapat dia satu hari esok. Cuma kita nak kata apa? Jasa dia dengan agama, jasa dia kepada kita dengan ilmu yang diturunkan pada kita, banyak. Banyak mana kitab ni yang ditulis, yang kita guna pakai sampai hari ni. Cuma nak tanya, bila mana dia meninggal dunia, tuan-tuan nampak tak ada lagi orang yang boleh mengganti tempat dia? Belum nampak. Tak nampak. Ada beberapa nama. Tetapi nama itu tidak sebesar nama dia. Hari ini kalau kita berhujah, kita kata apa? Mengikut pandangan Al-Qaradawi. Orang tak tanya dua kali tuan-tuan. Inilah yang kita kata apa? Kerugian, musibah setiap kali seorang ulama itu ataupun seorang tok guru itu meninggal dunia. Kerana belum tahu ada pengganti atau tidak, dan belum tahu pengganti itu boleh mengambil tempatnya sebagaimana dia. Itu yang kita sebut kerugian tuan-tuan bila mana satu ulama itu meninggal dunia. Yang ke-46, mendapat kekuasaan di muka bumi. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i war-rif'ati wan-nasri wat-tamkini fil ard. Faman 'amila 'amala al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Daripada Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, berilah kabar gembira kepada umat ini dengan keagungan, ketinggian, kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Siapa yang mengamalkan amalan akhirat kerana dunia, ia tidak mendapat bahagian ataupun ganjaran baik di akhirat. Kata Nabi SAW, di antara kelebihan umat kita, dia kata apa? Bashir hadhil ummah. Beritahu kepada orang yang menjadi umat ini, bisana'i, dengan keagungan, warifati, dengan ketinggian, wan nasri wat tamkini fil ard. Kata Nabi, berilah kepada umat ini kabar gembira bahawa umat ini umat yang akan ada keagungan pada diri dia. Umat ini akan ada ketinggian, kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Betul? Umat Islam pada hari ini tuan-tuan, walaupun kita kata apa, kita adalah di antara umat yang teramai di atas muka dunia. Dan umat kita juga menjadi umat yang menguasai beberapa negara secara total. Sungguh pun kita kata orang Islam ni berpuak-puak juga pada hari ini. Tetapi insya-Allah dalam perkara-perkara tertentu kita bersepakat. Kita sepakat. Setiap kali, tuan-tuan ingat apa? Orang kafir ni berani ke nak berperang dengan orang Islam secara berdepan? Tak berani mana pun. Cuba kalau kita tengok. Ketika mana peperangan ataupun penyerangan ataupun kita kata penawanan yang dibuat kepada Iraq satu ketika dahulu, ketika mana Presiden Iraq itu Saddam Hussein. Siapa yang menyerang ketika itu? Amerika. Amerika tak serang seorang diri tuan-tuan, dia berpakat dengan Britain dan beberapa lagi negara yang bersama dengan dia atas dasar misi keamanan dan kemanusiaan. Sedangkan Iraq berdepan dengan pakatan itu secara seorang diri. Memanglah kalah kalau 5-6 negara attack satu negara.
Memang terpeleot lah orang tuan-tuan. Negara pula negara yang agak kurang daripada sudut kecanggihan senjata, bilangan tentera. Dia canggih ada, senjata moden ada, bilangan tenteranya ramai. Itu pun tidak semudah itu untuk dia menang. Tidak semudah itu. Jangkaannya 2-3 hari dia boleh ambil alih Iraq. Akhirnya makan masa berminggu-minggu juga. Dan di antara kekalahan dan kejatuhan Iraq dalam perang tersebut, bukan semata-mata kerana serangan daripada luar, tetapi adalah kerana khianat daripada puak-puak Pakatan Utara ketika itu, yang menyebelah tentera yang menceroboh. Itu yang kita sebut tuan-tuan. Ikut mana pun, orang kafir tidak berani nak attack Islam secara terbuka. Cuba kita lihat. Di mana dia tu? Di New Zealand ke? Yang ada orang tembak orang tengah sembahyang Jumaat tu. Tembak orang tengah sembahyang. Cuba tembak orang tengah orang ready berang senjata ni. Tak berani mana pun. Pokok curi boleh lah. Kerana apa tuan-tuan? Kita dijamin oleh Nabi, dia kata apa? Keagungannya umat ini, ketinggiannya umat ini, kemenangan dan kekuasaan di muka bumi. Dan percayalah, tanda-tanda hari kiamat itu, kata Nabi apa? Islam akan kembali menguasai dunia. Kita pernah menguasai dunia Islam. Kita baca sejarah dalam tamadun Islam, bagaimana Islam pernah menguasai dunia. Kita pernah bertapak di bumi-bumi yang hari ini hilangnya Islam. Contoh saya sebut dengan tuan-tuan, Spanyol sebagai Spain. Dulu nama dia apa? Andalus ataupun Andalusia. Kerajaan Islam duduk di situ, ulama seramai-ramai alam duduk di situ. Hari ini kalau tuan-tuan pergi Spanyol, Spain, nak cari orang Islam pun susah. Jauh sangat mungkin Spain tu. Dekat sikit. Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Filipina sebagai contoh. Satu bandar besar di Filipina itu namanya Manila, ibu negara dia. Tuan-tuan ada pengalaman mungkin pergi Manila. Senang ke susah nak cari masjid sekarang, tuan-tuan? Susah. Cari masjid payah. Sedangkan satu ketika dahulu di Manila itu tapak agama Islam. Malah ada satu salur sejarah, susul galur sejarah yang menyebut nama Manila itu sendiri diambil daripada nama yang diberikan oleh ulama. Fi amanillah. Akhirnya menjadi Manila. Tengok. Tapi jangan gaduh tuan-tuan. Percayalah, kiamat itu tidak akan berlaku selagi mana Islam tidak kembali menguasai keadaan dunia ini tuan-tuan. Dan kita lihat kesedaran orang, keyakinan orang kepada Islam semakin lama semakin tinggi. Satu ketika dahulu kalau kita dengar Islamofobia, tuan-tuan nak pergi negara Amerika, ada janggut, tak ada masuk. Punya takut dengan kita. Jangan kata takut kita bawa senjata, bawa janggut pun takut. Yang berani sangat dengan orang putih ni. Bunuh ni yang muda dia sangat tuan-tuan, janggutnya. Begitu juga kita kata apa? Tentera yang kuat sangat. Contoh yang apa ni? Zionis ataupun kita kata Israel. Orang yang power sangat ke Israel tu. Jangan kata tengok orang lagi, jangan kata tengok orang Islam lagi. Tengok nama orang Islam, kalau ada haji, tak berani dah dia. Kuarantin 6 jam. Kurung 6 jam, nak siasat. Kerana takut-takut dia adalah pengganas. Bayangkan. Begitu juga satu ketika dahulu. Orang nak masuk ke Britain, ke UK. Nama-nama Muhammad, antara nama yang dihalang masuk dulu. Dengar nama je takut dah tuan-tuan. Bukan tengok lagi orang. Sekali tengok siapa Muhammad tu, pakai tongkat. Bukan tongkat satu lagi, tongkat walker tu. Ini yang dia takutnya. Itu kita kata kehebatan pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW dengan jumlah yang sedikit berdepan dengan tentera yang lebih ramai daripada jumlah itu. Tetapi Islam tidak kalah, melainkan penipuan yang dibuat oleh orang kafir. Islam tidak kalah. Kalau saya tanya tuan-tuan, peperangan mana yang Islam kalah? Badar, jumlah sedikit, menang tentera Islam. Uhud itu technically je. Bilangan sebenar, kita menang. Kawalan kepada peperangan itu, kita menang. Tetapi kerana peperangan Uhud itu, sasaran mereka nak bunuh 2 orang je. Punya besar perang itu, mereka nak bunuh 2 orang je. Nak bunuh Nabi Muhammad SAW
dengan mereka nak bunuh Sayyidina Hamzah. Dapat tahu Hamzah nanti kena bunuh, menanglah pada mereka. Sedangkan kalau perang diteruskan ketika itu, hancur tentera kafir ketika itu. Kalau perang diteruskan, hancur. Tapi kerana orang kafir tak berani mana pun tuan-tuan. Peperangan Mu'tah di Jordan ketika itu, tentera Islam berdepan dengan tentera yang 5-6 kali ganda lebih kuat, lebih besar, lebih canggih senjatanya. Menang. Berperang dengan Rom. Berperang dengan tentera Yunani. Mana pernah Islam kalah. Maka kita kata Islam satu agama yang menggerunkan orang-orang yang jahat itu, tuan-tuan. Ya. Sebab itu kalau kita baca dalam penulisan-penulisan, mereka menyebut, nak tengok kekuatan orang Islam, cukup kita tengok bagaimana kekuatan mereka dalam menjaga ibadat mereka. Kalaulah mereka, kita baca kan beberapa, apa kita sebut, orientalis, orang-orang kafir yang jahat-jahat ini, menulis. Dia kata apa? Bimbanglah kamu kalau kamu melihat orang-orang Islam sudah memenuhi ruang-ruang masjid setiap kali sembahyang subuh. Kamu kena bimbang melihat itu. Begitu juga orang Islam di tanah Melayu. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama satu orang orientalis, Snoop Horgrunje nama dia. Atau orientalis yang duduk di Bandar Melaka satu ketika dahulu. Menyebut, selagi mana orang Islam masih lagi boleh dibuai-buai dengan apa? Dengan puak-puak. Dengan bahan-bahan seperti candu. Maknanya, beri rokok, beri candu, dia kaya-kaya begitu, masjid tak pergi. Kalau boleh kita mainkan mereka dengan hiburan, maka selagi itulah kita akan memenangi mereka, tuan-tuan. Tetapi kalau mereka sudah mula menyisihkan perkara itu daripada hidup mereka, tak nak tengok TV, tak nak tengok orang menyanyi, konsert-konsert dah mula tak pergi. Buat konsert jual tiket sampai 700-800. Saya tanya tuan-tuan, orang pergi tak tuan-tuan? Terperanjat saya tengok baru ni, ada orang tunjuk, ada satu kawan nak tunjukkan saya, dia kata, berebut saya nak beli tiket ni, dapat, dia kata. Saya tengok tiket apa? Tengok tiket, saya kata, berapa beli? 2,500. Berapa jam ni? 2 jam je. 2 jam je nak dengar lagu 2,500. Mak tuan, dia kata, sanggup? Sanggup, tuan-tuan. Dulu saya ingat, satu orang cerita dengan saya lah. Kalau tuan-tuan ingat satu artis Mak Saleh lah, popular lah. Lionel Richie. Datang ke Genting ke apa, buat persembahan live, tertutup. Jadi ada kawan saya ni, dia pergi beli. Tuan-tuan tahu tiket berapa harga dia beli? RM6,000. Hanya nak dapat bersalam dengan Lionel Richie tu. Saya kata mudah-mudahan masuk syurga lah kau. Tu je lah doanya. Mudah-mudahan masuk syurga lah kau. Bersalam dengan dia. Sampai RM6,000. Saya kata masa tu, kita pergi umrah baru RM5,000 masa tu. Mudah-mudahan lah dengan sebab salam dia masuk syurga lah. Sanggup, tuan-tuan. Dia kata, pergi pun dah ada. Dia kata, bukan boleh pergi pakai baju sebarang-sebarang. Dia suruh pakai kot. Dia pasal duduk grandstand, kata dia. Ini yang kita kata, selagi mana orang Islam masih terpaut dengan perkara ini, selagi itu orang kafir tidak bimbang dengan kita, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata dalam ayat berikutnya, siapa yang mengamalkan amalan akhirat kerana dunia, ia tidak mendapat bahagian baik di hari akhirat. Nah, ini ingat betul-betul. Ini untuk kita ni bagus. Siapa yang mengamalkan amalan akhirat, maksudnya amalan akhirat itu apa? Ibadat pada Allah Ta'ala kerana mengharapkan balasan dunia, dia tidak akan mendapat bahagian akhirat itu, tuan-tuan. Kita takut. Apakah kita ibadat selama ini? Kita pergi umrah, kita pergi haji. Apa benda yang kita bawa balik, tuan-tuan? Bagi contoh, sekarang ni musim orang pergi umrah, musim orang pergi haji. Saya bawa balik bulan lepas. Awal bulan ni bawa balik. Balik-balik tak sihat pula kena Covid, tuan-tuan. 2 tahun lebih saya bertahan dekat Malaysia. Tuan-tuan pun tengok saya mengajar kat sini pakai mask. Punya tak percaya orang. Bukan tak percaya orangnya, tak percaya diri sendiri. Diri sendiri pun tak percaya. Duduk Malaysia ni kuarantin, jangan cerita lah. Boleh tanya lah, Imam berapa kali saya mesej saya tak dapat datang kuliah, kena kuarantin, kuarantin. Jolok hidung ni yang bayar yang kerajaan tak berapa puluh kali dah sampai dah tak sakit dah jolok ni. Dah longgar-longgar lupa hidung kita.
Sekarang ni kena kat sana. Kena kat sana. Aduh, kena. Saya sampai di Mekah, hari ketiga tu kena COVID. Mulai pada hari tu saya dah tak pakai mask lah. Menyampah saya. Beria-ria aku pakai kena juga. Apa kita nak sebut tuan-tuan? Ramai orang Malaysia pergi. Ramai. Kita jumpa orang ramai. Dan ramai orang yang pergi, bukan hanya orang Malaysia. Persoalan dia, kita datang buat ibadat sebegini jauh. Sebagai contoh, kita ambil contoh orang pergi Tanah Mekah lah. Apa yang kita bawa balik daripada sana? Menunjukkan amalan yang kita buat itu kerana akhirat. Ada orang yang saya jumpa, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, kita ni sampai pukul berapa kat Malaysia? Sebelum Jumaat ke selepas Jumaat? Saya kata belum tahu lagi lah. Saya kata kenapa? Saya nak set masa. Kalau sampai di airport dalam pukul 10, sempat saya balik ke rumah saya. Di sini. Saya kata, jadi nak pergi sembahyang Jumaat lah. Pasal apa? Yang beria sangat sembahyang di Kuala Lumpur pun boleh dia. Tak ada masalah apa pun. Tak, dia kata pasal orang kampung sana tunggu nak peluk kita nak ambil berkat. Inilah masalah yang kita pelik ni. Orang nak ambil berkat satu part, yang kita bangga buat balik berkat ni, apa pasal? Padahal saya, ni mengumpat mana kan? Padahal kita tengok dia kat sana, pergi masjid pun kurang, banyak sembahyang kat bilik, berkat apa yang ada kat dia ni? Jadi begini, buat ibadat, nak bawa balik, nak tunjuk ke orang, kita bawa balik Mekah ke? Kita berbangga ke dengan ibadat yang kita buat itu? Kalaulah kita balik kerana nak suruh orang ambil berkat kita, itu bukan berkatnya tuan-tuan. Sebab itu saya balik, saya kalau sampai di rumah, saya tak sembahyang di tempat saya Jumaat. Saya akan sembahyang di tempat lain. Pertama, COVID-COVID ni nak peluk-peluk, tak sedap dulu. Yang kedua, kita tak nak hati kita lagi, tuan-tuan. Nanti kan kita seronok orang peluk, oh ambil berkat, ambil berkat, ambil berkat. Orang angkat-angkat kita manusia. Benda yang paling mudah berubah pada diri kita adalah hati. Sekejap je tuan-tuan. Dalam kita tawaduk, jaga hati, tiba orang puji kita. Berubah selalu. Sebab itu kata Nabi apa? Jangan buat amalan akhirat untuk dapat habuan dunia. Dalam satu hadis yang lain yang lebih panjang disebut dalam hadis Nabi. Di akhirat nanti ada tiga kumpulan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap. Pertama dipanggil orang yang banyak sedekah kan. Kita tahu cerita ni, saya tak baca ikut susunan. Hadis tu tak ingat mana-mana dulu. Tapi dipanggil orang yang banyak sedekah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Cerita apa kebaikan kamu. Dia pun kata, Ya Allah, aku atas dunia dulu, banyak sedekah. Dan aku buat itu kerana kamu. Kerana untuk mendapat keredaan kamu. Apa jawab Allah Ta'ala? Kazabta, kamu bohong. Kamu bersedekah, kamu labur harta kamu atas dunia dulu. Kerana kamu nak orang kata kamu pemurah. Kamu nak orang kata kamu dermawan. Dan memang kamu dapat pujian itu. Memang dapat pujian itu. Apa jadi pada orang ni tuan-tuan? Diseret Allah Ta'ala kata kumbat dalam api neraka. Kemudian dipanggil satu orang yang banyak ilmunya. Dipanggil satu orang yang banyak ilmunya. Mana tanya? Apa kebaikan yang kamu buat dengan ilmu kamu? Dia kata, aku dapat menyampaikan ilmu, dapat mengajak orang jadi baik. Dan dia kata apa? Aku buat ini kerana keredaan kamu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kazabta, kamu bohong. Kamu gunakan ilmu kamu itu untuk orang kata kamu orang alim. Kamu gunakan ilmu itu, kamu berbangga-bangga dengan ilmu itu. Dan memang kamu dapat pun pujian orang. Orang puji kamu, kamu orang alim. Dan kamu suka dengan pujian itu. Apa jadi pada dia tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, baling dalam api neraka. Satu lagi tu saya tak ingat. Orang banyak ibadat ke apa. Dia tiga kumpulan yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Jangan biarkan ibadat yang kita buat itu dibayar oleh manusia dan dunia. Kita buat ibadat, kita nak Allah Ta'ala yang bayar. Sebab itu ni, benda yang paling penting jaga dalam ibadat, hati kita. Dalam ibadat, rukun yang pertama, rukun niat. Rukun niat itu rukun hati. Rukun niat itu rukun hati. Mengapa adanya niat? Sebab nak beritahu. Aku ni sembahyang maghrib kerana Allah. Awal pada ibadat ataupun apa ibadat pun semua niat itu disebab apa? Aku buat ini kerana Allah. Awal tu nak jaga hati kita tuan-tuan. Nak jaga betul hati kita. Sebab itu ini yang paling penting kita kena jaga. Pergi masjid, buat ibadat lebih sikit.
Jangan sampai orang memuji kita. Sebab itu kalau saya sebut dengan tuan-tuan, kita pun kawan-kawan ni nak kena jaga. Jangan puji kebaikan yang wajib orang buat, jangan. Manusia ni termakan betul dengan pujian. Termakan. Tuan-tuan makan tak orang puji tuan-tuan? Makan. Walaupun tuan-tuan tak angguk, tapi saya tahu. Kita memang makan dengan pujian. Orang kata kita baik, kita suka tak tuan-tuan? Tentulah kita suka. Ada orang kata, bagus haji, tiap-tiap hari datang masjid sembahyang subuh. Kita mungkin diam masa dia cakap tu, tapi dalam atas motor nak sampai ke rumah tu kita fikir, memanglah setiap minggu jarang sangat nak pergi sembahyang subuh ni. Nampak. Kita mengiyakan apa yang dicakap. Sepatutnya kita pulang balik pada Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan kita. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan kita, maka kita pun jadi orang yang biasa saja. Tapi kita dimuliakan oleh Allah dengan Allah Ta'ala menjemput kita. Bukan dengan kehendak kita. Segala bukan tak boleh menerima pujian. Tapi ingat tuan-tuan. Pertama, kawan-kawan jangan puji kita. Kalau tuan-tuan tanya saya, jangan puji. Jangan puji. Contohnya, terutamanya dalam konteks ibadat. Sedaplah baca. Kami jadi makmum khusyuk. Allah. Kita pun pantang tunggu. Imam tak ada je, kita memang menunjuk-nunjuklah kita nak jadi imam. Ini yang tak bagus ni. Ini yang tak bagus ni. Akhirnya, ibadat yang kita buat itu telah dibayar oleh manusia di atas dunia. Akhirat esok, Tuhan kata apa? Kamu dah dapat bayarannya. Kamu mintalah dengan orang yang kamu buat ibadat itu. Jadi jangan tuan-tuan. Cukup kita takut. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Siapa yang buat ibadat kerana mengharapkan balasan manusia, akhirat esok, carilah manusia itu untuk dia minta balasannya. Itu sebab bawa sembahyang depan Allah Ta'ala, muflis. Tak kira lah apa ibadat pun tuan-tuan, sedekahnya apa semua. Jangan. Sebab itu, seboleh-boleh kita sembunyikan ibadat. Seboleh-boleh. Ini tak ada. Orang tak tanya, kita cerita. Beratlah. Orang kata, kita pun pergi kedai minum pagi-pagi sembahyang subuh, tunjuk muka macam mengantuk. Kata Haji nampak macam tak ceria je pagi ni. Badan tak apa, sedap sikit lah. Apa buat? Penat sangat ni? Malam tadi main tasbih. Cerita selalu. Habislah. Dapatlah tasbih ke sini. Ketul-ketul tu. Kita nak Allah Ta'ala yang bayar, dan jangan harap pujian. Dan manusia jangan memuji kebaikan itu. Jangan puji. Biarkan. Bila kita tengok orang buat baik, jangan puji kebaikan itu. Melainkan kebaikan yang dibuat dengan kita. Itu kita ambil lah, ucap terima kasih. Yang kedua, bila mana kita menerima pujian, cepat-cepat pulangkan balik pujian itu pada Allah Ta'ala. Ini nak jaga hati ni. Orang puji je kita, cepat-cepat pulang balik pada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama tuan-tuan, tengok orang yang jaga hati dia. Tukang masak. Kita kata, Haji memang masak sedap betul. Dia masak tu tolong-tolong orang. Dikenuri di masjid surau, kita kata, Haji masak sedap. Cepat-cepat dia pulang dan dia kata, Allah Ta'ala yang beri sedap. Orang nak jaga hati ni tuan-tuan. Bukan senang. Benda yang paling payah nak jaga, hati kita. Bila mana orang puji je kita baik, pulang cepat pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan kita, maka kita tidak berada di tempat ini. Cepat pulangkan balik. Allah Ta'ala. Pulangkan cepat pada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak rasa kebaikan itu datang daripada hati dan tidak daripada diri kita sendiri. Inilah rosaknya kita dengan ibadat yang dibuat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi biar manusia bayar. Rugilah kita tuan-tuan. Kita nak Allah Ta'ala yang bayar segala amal ibadat yang kita buat. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni tuan-tuan. 3 hadis yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan, dan mudah-mudahan adalah ganjaran pahala yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberadaan kita di sini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik semuanya daripada Allah. Jahil dha'ifatul mahdi saya sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.